Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Ta'ala, limpah kurnia, rahmat dan kasih sayang Allah. Kita masih lagi diberikan nafas oleh Allah Ta'ala untuk menikmati alam kehidupan ini. Sedangkan ada sebahagian daripada kita yang telah Allah ambil kembali, telah tertutup segala-galanya untuknya, telah tertutup pintu taubatnya, telah tertutup pintu amalnya. Maka yang dinantikan hanyalah hitungan amal besok di yaumul mahsyar, di hari mahsyar nanti. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita menyambung kupasan mengenai hikmah surah Luqman, wahai anakku. Ya, yang pagi tadi, subuh tadi kita telah bicarakan mukadimah kepada surah Luqman yang menceritakan apakah kelebihan surah Luqman ini. Surah Luqman mempunyai 34 ayat. Dia merupakan surah yang ke-31 dalam Al-Quran. Dan sebenarnya nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya dalam ayat Quran ini, dalam surah Luqman ini hanya 7 ayat sahaja. Maknanya peringatan itu adalah tetapkan dalam 7 ayat sahaja. Maka kita akan perhatikan dalam kita nak mengetahui bagaimanakah cara sebenar mendidik anak-anak kita. Kita semua sedang dalam belajar kan. Kita nak anak kita menjadi anak yang soleh, solehah kan. Maka apakah kaedah ataupun cara yang terbaik bagi membentuk mereka ini mengikut jalan yang sebagaimana yang Allah SWT tetapkan. Kita rujuk daripada surah Luqman, daripada ayat yang ke-12 terus. Tu ayat 12 ni ayat yang terus permulaan kepada nak bicara tentang Luqman tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Luqman hikmah kebijaksanaan, serta kami perintahkan kepadanya, bersyukurlah kepada Allah akan segala nikmatnya kepadamu. Dan barang siapa yang bersyukur, maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah menjadi hal kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ini surah Luqman ayat 12 yang Allah Ta'ala menceritakan pada awalnya, mengatakan bahawa Allah memberikan kepada Luqman ini al-hikmah, hikmah, kebijaksanaan. Maknanya Luqman ini dah memang diberikan akal dia, bijaksana. Sebab itulah kata-katanya itu diguna pakai sehinggalah akhir zaman, sehingga Allah rakamkan dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah, tabarakallah. Ayat yang sama juga Allah terangkan, bersyukurlah kepada Allah akan segala nikmatnya. Kenapa kita kena bersyukur ni? Kerana orang yang bersyukur ini, maka faedahnya, kelebihan dia, apa yang dia akan dapat, semuanya terpulang pada diri kita sendiri. Maknanya benda tu akan kembali. Kita bersyukur pada Allah, Allah suka, Allah kasih pada kita, dia bagi lagi nikmat, bagi lagi nikmat, bagi lagi nikmat kepada kita. Bahkan di akhirat nanti kita tergolong dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Namun barang siapa yang tidak bersyukur, ini bagi orang yang tak bersyukur pula, orang kufur pada Allah Ta'ala, maka sebenarnya hal tersebut, yang ini tak bersyukur tadi itu, sikit pun tidak menjadi masalah kepada Allah. Allah tidak terjejas pun, ya, kelebihan Allah, rahmat Allah, kekayaan Allah sedikit pun tidak terjejas kerana kita tak bersyukur tadi. Kita tak nak solat ke, tak nak puasa ke, tak nak sedekah ke, zakat ke, apa-apa saja amal yang telah ditetapkan pada kita, kita tak nak buat.
Allah sikit pun tak rugi, kan? Kita yang akan rugi. Sebab apa? Kerana Allah itu Maha Kaya, Al-Ghani. Allah ini Maha Kaya, dan juga Allah ini Al-Hamid, Maha terpuji. Masya Allah. Ya, kita ambil kepada intipati daripada surah Luqman ini, sebagaimana tafsir Al-Hamka. Ya, dan sesungguhnya telah kami kurniakan kepada Luqman Al-Hikmah. Ayat 12 menerangkan, adalah tepat sekali jika ayat 12 menerangkan bahawa Luqman mendapat hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sesudah pada ayat 11 telah diterangkan bahawa orang-orang yang zalim sentiasa dalam kesesatan yang nyata. Maknanya ayat 11 Allah cerita tentang orang zalim ni, dia tetap dalam kesesatan yang nyata selagi dia tak nak ubah diri dia. Ya. Tapi dalam ayat yang ke-12 Allah ceritakan pula bahawa Allah bagi Luqman ini hikmah direct, Allah Ta'ala bagi pada dia. Dalam ayat 12 ini menerangkan bahawa Allah telah mengurniakan hikmah kepada Luqman. Sebab itulah Luqman terlepas daripada bahaya kesesatan yang nyata. Dia terlindung. Masya Allah tuan-tuan ya. Kita ni nak dapatkan hikmah Allah bagaimana, kan? Sungguh beruntung orang yang dikurniakan hikmah, ya. Hikmah Allah Ta'ala ini, kata patah menyebut Ra'sul hikmah Makhafatullah. Puncak sekalian hikmah ialah takut kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Dan bagi orang yang nak dapatkan hikmah, dia kena takut pada Allah. Takut bagaimana? Takut tu bila Allah suruh kita buatlah. Bila Allah larang, kita jangan buat. Kalau seorang tu takut pada mak dia, takut pada ayah dia, anak kecil takut, mak dia kata jangan kau buat macam tu, maka dia takkan buat sebab dia takut. Kau kena buat begini, dia akan buat sebab dia patuh, dia takut. Begitulah pada Allah Ta'ala. Bila Allah suruh kita, kita buat. Bila Allah tak kita, Allah larang, jangan buat. Maka inilah puncak utama kepada hikmah tadi tu. Ya. Ar-Razi telah menerangkan dalam tafsirnya bahawa hikmah itu ialah sesuai di antara perbuatan dengan pengetahuan. Maknanya hikmah ni bagaimana? Apa maksud hikmah tu? Kata Al-Imam Ar-Razi mengatakan bahawa sesuai di antara perbuatan dengan pengetahuan, yakni amal kita seiring dengan ilmu kita. Ada orang yang dia beramal tapi tanpa ilmu, sia-sia. Ada orang yang berilmu tapi tak ada amal, pun sia-sia. Maknanya dia tak dapat hikmah. Hikmah ni dia kena seimbang. Ilmu yakni dia sesuai dengan pengetahuan dia, dan juga amal dia, yakni perbuatan dia tadi kena seimbang. Maka tiap-tiap orang yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sesuai perbuatannya dengan pengetahuannya atau amalnya dengan ilmunya, itulah orang yang telah mendapat kurnia hikmah. Masya Allah tuan-tuan ya. Hari ni ramai orang yang berilmu, orang cerdik, nak cerita bab agama semua mudah, kan? Semua ramai orang yang ada sijil agama sekarang ni. Tapi adakah dengan sijil agamanya, ilmu yang ada padanya itu seiring dengan amal perbuatannya? Banyak perkara ini berlaku dalam kalangan masyarakat. Dia pumpang dalam masyarakat, bercakap itu, bercakap ini, tapi amalnya itu tidak sama dengan apa yang dikatakannya. Maka sebenarnya dia tidak mendapat hikmah. Kita tak payah tunjuk orang lain, tunjuk diri, akulah tu, ya Allah, betul lah tu diri aku. Itu lagi baik. Jangan sebut ni lah tu, orang tu lah, ustaz tu lah tu, ulama tu lah tu. Tidak. Cermin diri sendiri. Kata pada diri sendiri, akulah orang tu. Bila sedar diri, maka kita akan ubah diri kita menjadi lebih baik sehingga dikurniakan hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya, jika ada orang yang bersungguh-sungguh bekerja, padahal ilmunya tentang yang dikerjakannya itu tidak ada, maka tersia-sialah usianya. Dia bekerja siang malam, bekerja pulat kan, tapi ilmu tentangnya tak ada. Contohnya orang ni dia berkebun, dia tanam macam-macam sayur, dia nak tanam apa semua, tapi tak ilmu. Main tanam je lah, aku nak tanam cili, contoh tanam cili, apa nama, kat dalam pasu, kemudian tanam je lah, tu siram air. Kemudian tumbuh, tapi hasilnya tidak memuaskan. Kenapa? Tak ada ilmu. Bagi orang yang ada ilmu, dia akan tahu, nak tanam cili ni, dia kena ada benih dia yang bagus, dia kena ada baja yang bagus, dia kena gamus tanah tu baik-baik. Masya Allah, rupanya rumit. Ilmu lah. Saya pernah ikut kursus pertanian. Mulanya saya ingat tanam cili, apalah tanam cili pun nak belajar.
letakkan benih dalam tanah tu, kabus, kita tak siram air lah setiap hari. Rupa-rupanya payah juga. Nak kena tengok setiap hari, nak kena baca setiap hari, macam-macam lah. Masya Allah, bila kita lihat hasilnya, hush, cantiknya buah cili tu. Barulah sesuai dengan ilmu tu kan. Kadang-kadang tenaga habis, hasilnya tidak sebagaimana yang diinginkan. Inilah dia orang buat kerja tanpa ilmu. Habis penat siang malam bekerja keras tapi tak ada ilmu, rugi ya. Dan ada juga orang yang berilmu banyak sekali, banyak ilmu kan. Teorinya berbagai ragam. Dia pandai kata kalau kita buat begini jadi begini, kalau kita buat begini jadi begini, kalau kita tanam cili ni dengan baja A dengan baja B ni maka akan keluarlah hasil besar, kalau kita buat dengan begini maka keluarlah hasil yang premium. Masya Allah, idea dia cukup banyak. Tetapi dia berdiam diri saja, tak dikerjakan pula. Orang lainlah yang akan mendapat hasil, bukan dia. Maknanya dia aja orang, tapi dia sendiri tak buat. Adakah dia akan dapat ciri tu? Tidak. Tentulah orang yang diajarkannya tu, kalau orang tu buat, maka dia akan dapat hasil. Itulah makna kata bahawa orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya itu, tetaplah dikatakan sia-sia kan. Maka di dalam ayat ini diterangkan bahawa Luqman telah mendapat hikmah itu. Kenapa? Perbuatannya sesuai dengan ilmu tadi. Masya Allah kan. Dia telah sanggup mengerjakan suatu amal dengan tuntutan ilmunya sendiri. Maknanya ilmunya tadi, maka dia buat dengan, diterjemahkan dengan amalannya. Bahawa bersyukurlah kepada Allah. Makna ayat dalam ayat tadi sebut bersyukurlah pada Allah. Inilah hikmah. Inilah hikmah, puncak hikmah yang didapati oleh Luqman, yakni syukur pada Allah Ta'ala. Dia sudah berpengetahuan. Luqman ni orang alim, dia pengetahuan, dia tahu dari ilmu, baik kerana pengalaman atau kerana berguru kepada orang lain, bahawasanya nikmat Allah Ta'ala meliputi seluruh hidupnya. Ilmu ni boleh dapat dalam dua macam keadaan. Pertama, melalui berguru, menuntut ilmu, belajar kan. Yang kedua, melalui pengalaman. Maka Luqman ni dia ada dua, dia berguru dan dia ada pengalaman. Maka kedua-dua benda ini telah meliputi hidupnya. Maknanya dia dah memang seorang alim dah, alim kabir, alim besar dah. Maka dia dan barang adalah terlalu rendah budi. Sebab itu tidak ada jalan lain, hanyalah satu, iaitu bersyukur. Bila dia dah dapat ilmu, maka dia tahu bahawa puncak segalanya ialah bersyukur pada Allah Ta'ala. Adalah terlalu rendah budi manusia kalau dia telah tahu bahawa seluruh hidupnya diliputi oleh nikmat Allah Ta'ala, padahal didiamkan sahaja. Kalaulah seorang itu dia tahu bahawa setiap segala-galanya ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi dia diam saja. Diam maksudnya tak beramal, dia cakap saja tapi amalannya tidak. Maka orang begini rugi ya, dikelas sebagai rendah budi. Rendah budi. Apa? Dan barang siapa yang bersyukur atas berbagai ragam nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT, yang tidak dapat dihitung berapa banyaknya. Bolehkah kita hitung nikmat Allah? Tak boleh. Banyak nikmat Allah ni, setiap nafas kita ni keluar masuk. Kita boleh hitung tak? 1, 2, 1. Tak boleh kan? Terlalu banyak. Sejak manusia lahir ke dunia sampailah dia dapat menjalani hidup. Sejak kita lahir lagi Allah bagi kita nikmat. Bernafas, boleh melihat, boleh bercakap, boleh mendengar. Allahu Akbar. Sampai boleh menjalani hidup. Kemudian sampailah dia dimasukkan kembali ke bumi. Sampai mati, masuk balik ke bumi kan. Lain tidak adalah dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Maknanya dia sebenarnya sedang bersyukur kepada dirinya sendiri, yakni benda yang dapat ni yang dihargai. Dihargai macam orang lah, dia bagi hadiah, kemudian hadiah itu dijaga. Sesuatu benda yang kita, contohnya telefon ni, orang hadiah dekat saya, kemudian saya jaga dengan baik, saya pelihara dia kan, maka itu tandanya kita menghargai, kita mensyukuri. Maka apa kesan dia? Kesannya pada saya dapat menggunakannya dengan tempoh masa yang lama, saya guna dengan baik, maka itulah maksudnya syukur itu kembali kepada diri sendiri kan. Dan pemberi yang memberi hadiah ini tentu lebih gembira, seronoklah. Oh baguslah bagi kat dia ni,
Orang bagi hadiah kat dia, dia jaga betul-betul hadiah ni. Dia jaga betul-betul barang dia, sayang hadiah dia orang ni. Maka orang yang bagi pun rasa seronok, nak bagi lagi dan bagi lagi. Betul tak? Demikian Allah dia bagi kita ini. Kemudian kita mensyukurinya dengan mentaati perintah Allah. Kita solat pada waktunya, kita puasa, kita sedekah, zakat, bantu orang dan sebagainya. Maka sebenarnya kita sedang mendidik atau mensyukuri, memberikan kebaikan pada diri sendiri. Allah bagi lebih lagi, ambil lagi, hamba-Ku ini hamba yang bersyukur. Allah bagi lagi, Allah lebih kasih pada kita. Masya Allah, tabarakallah, kan? Inilah yang kita nak, ya. Sebab barang siapa yang mengenang dan menghargai jasa orang lain kepada dirinya, terhitunglah dia orang yang budiman. Maknanya kalau kita mengenang jasa orang lain, tentu kita akan dikenang. Apatah lagi memberikan nikmat dan rahmat itu oleh Allah, adalah Allah Ta'ala sendiri. Masya Allah, dia yang bagi kita nikmat, tentulah kita akan lebih dihargai. Oleh sebab itu, bersyukur adalah mempertinggikan nilai diri sendiri yang sudah layak dan wajar bagi insan yang sedar akan harga dirinya. Sebenarnya kita bersyukur ini untuk menilai harga diri kita sendiri. Sebagaimana saya katakan telefon tadi, bila kita diberi telefon ini, orang hadiah kita, kita gunakan dengan baik, kita guna dengan cermat, sebenarnya kita sedang menghargai diri kita sendiri. Kita dapat gunakannya dengan tempoh yang lama. Demikianlah hidup ini, bila kita hargai dengan jaga tubuh badan kita, jangan guna buat maksiat, jaga mata kita jangan tengok benda maksiat, jaga telinga kita jangan dengar maksiat, jaga kaki kita jangan melangkah ke tempat maksiat, jaga mulut kita jangan cakap benda-benda yang maksiat, jaga hati kita daripada bersangka buruk pada orang sebagainya. Maka sebenarnya inilah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan orang siapa yang kufur, orang kufur ini ialah tidak bersyukur. Dia dua, ya. Kufur ni kafir juga. Kafir ni orang yang berpaling kepada Allah Ta'ala, ada syirik dan sebagainya. Ini orang kafir. Kufur pula ialah orang yang tidak bersyukur pada Allah Ta'ala, ya. Tidak mengenang jasa, tidak tahu berterima kasih. Orang yang tak berterima kasih, suruh solat tak nak. Dia senang hidup sihat, kan, cukup makan, cukup pakai, ada rumah, senang. Tapi dia tak reti nak berterima kasih. Orang begini bagaimana? Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Kaya, ya. Tidak akan kurang kekayaan Allah kerana ada hamba yang tidak ingat padanya. Kalau ada hamba yang tak ingat pada Allah, sikit pun Allah tak luak. Rahmat Allah, nikmat Allah, hikmah Allah, kebesaran Allah, sikit pun tidak luak kalau kita ini tidak patuh pada perintahnya. Allah tak terjejas pun. Sebenarnya rugi siapa? Kita sendiri yang rugi, kan. Yang rugi hanya si hamba tadi juga. Adapun Allah Ta'ala sikit pun tidak akan rugi, kan. Sebab itulah doa ketika mana Nabi Adam AS dia turun ke muka bumi setelah diperintah keluar oleh Allah SWT. Adam dan Hawa AS turun ke muka bumi ini, dia bertaubat pada Allah, minta ampun pada Allah Ta'ala, sehinggalah Allah Ta'ala memerintahkan Jibril AS mengajar kepada Adam AS untuk baca doa taubat ini. Apa dia? Doa yang biasa kita baca sesudah solat. Apa dia? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, Rabbana, ya Rabb, Tuhan kami, ya Allah. Zalamna, Rabbana zalamna, sesungguhnya kami ini menzalimi diri kami sendiri. Allah Ta'ala suruh kita ini sedar bahawa yang bagi zalim pada kita ni bukan Allah. Allah tak zalim pada kita, tapi kitalah yang mencampakkan diri kita ke arah kezaliman. Allah ciptakan syurga, Allah nak masukkan kita ke dalam syurga. Kita ni asal-asal memang asal daripada syurga, tapi kenapa kita nak pergi ke neraka? Kenapa Allah sediakan neraka? Bagi orang-orang yang tak syukur, orang-orang yang tidak patuh pada perintahnya, kan. Rabbana zalamna, Allah suruh kita mengaku bahawa ini salah engkau sendiri. Rabbana zalamna anfusana, diri kami, ya Allah. Wa in lam taghfir lana, jika engkau tak ampunkan kami, ya Allah. Allah nak kita ni merayu pada Allah. Sebab itu diguna ayat wa in lam taghfir lana, jika engkau tak ampunkan kami, ya Allah. Kalau kau tak ampunkan kami, ya Allah. Wa tarhamna, dan kalau kau tak kesian pada kami, ya Allah.
Allah nak kita ni minta simpati Allah supaya pandang dengan rahmat, pandang dengan kasih sayang. Kalau dua-dua tu tak dapat, keampunan tak dapat, kasihan daripada Allah tak dapat, lanakunanna minal khasirin, termasuklah kami ya Allah dalam golongan yang rugi. Mana golongan yang rugi? Ahli nar, ahli neraka. Wa iyadzubillah min dzalik. Maka benda ni perlu kita ingat dan sedar bahawa kita perlu jadi hamba yang bersyukur. Dan seandainya kita tidak bersyukur pada Allah, sikit pun Allah tidak rugi. Bahkan yang rugi itu adalah diri kita sendiri. Entah berapa banyak malaikat di langit dan di bumi dan beberapa makhluk yang lain, semuanya sentiasa mengucapkan tasbih dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Al-Hamid, Maha terpuji. Maknanya kalau kita sahaja tak puji Allah, Allah sikit pun tahigan. Makhluk lain semua puji Allah. Binatang-binatang, ikan di laut, serangga-serangga, daun-daun, pokok-pokok, awan, angin, laut, sungai, semuanya memuji Allah. Bahkan kalau semuanya itu pun tidak puji Allah, sikit pun Allah Ta'ala tidak terjejas pun. Masya Allah, ya. Terpuji oleh orang yang berakal budi, ya. Itu di antara itipati daripada ayat yang ke-12. Kalau kita bacakan tadi ayat ke-12, begitulah yang diterjemahkan, ya. Dan ingatlah tak kala Luqman, ini kita baca ayat yang ke-13 pula, ya. Wa is qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la yusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah tak kala Luqman berkata kepada puteranya dikala dia mengajarinya. Maknanya Luqman dia bukan hanya cakap kosong, dia mengajarnya. Mengajar apa? Mendidik, ya. Kita janganlah hanya pandai bagi arahan je pada anak-anak, kita ajar dia sekali. Anak-anak ni dia kosong, macam air kosong ni kan, kosong, minum sekali kosong rasa dia. Tapi nak bagi sedap, letaklah gula, letaklah teh, letaklah susu, jadilah teh tarik, sedap minum. Jadi anak itu juga perlulah dicantikkan lagi acuannya. Diumpama kain putih, kita yang mencorakkannya. Bagaimana nak corak? Terpulang pada kita. Kalau nak yang baik, maka coraklah dengan cara yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Dan ingatlah tak kala Luqman berkata kepada puteranya dikala dia mengajarinya, ya bunai, wahai anakku. Nampak bahasa dia, wahai anakku. Kita jangan panggil anak kita kasar sangat. Allah, kadang-kadang macam cakap pada diri sendiri lah. Kadang kita geram cakap kat anak kan, duduk kan, kita marah kat anak dia, kita Allah Akbar. Ini semualah benda yang perlu kita latih sebagai hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat anak. Ramai orang yang tak ada anak, dia nak anak bertahun-tahun kahwin tapi belum ada anak lagi. Kita yang dah ada anak ni, kita perlu bersyukur. Alhamdulillah, ada anak seorang, ada anak dua orang, ada anak ramai, Masya Allah kan. Macam pagi tadi, macam semalam kan, yang kita tengok kisah yang satu orang budak yang mati kena bunuh kan, dia kena baling daripada tingkat 4 rumah dia tu. Masya Allah, rupanya itulah satu-satunya anak yang ada. Ayah dia dah meninggal dah, tinggal dia dengan ibu dia. Bila anak dia dah meninggal, ibunya dah tak ada anak dah. Masya Allah, nampak tak? Allah boleh ambil bila-bila masa saja nikmat yang dia bagi. Maka syukurilah anak tu, ya. Anugerah Allah yang cukup indah. Ya bunai, wahai anakku, kata Allah, kata Luqman kepada anaknya, la yusyrik billah. Benda pertamanya dipesan pada anak dia apa dia? Jangan sekali-kali engkau mensyirikkan Allah, mempersekutukan Allah. Kerana apa? Inna syirka, sesungguhnya persekutukan Allah ini, ya, zulmun azim, adalah kezaliman yang besar, penganiayaan yang besar. Masya Allah. Kalau kita mensyirikkan Allah, itulah kezaliman, kejahatan yang paling besar. Bahkan dalam tingkatan dosa-dosa besar ini, dosa yang paling besar ialah mensyirikkan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Wa iyazubillah min zalik. Ya, kita bacakan tafsirannya. Dan ingatlah tak kala Luqman berkata kepada puteranya dikala dia mengajarinya dalam ayat 13 tadi, iaitu bahawasanya inti hikmah yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada Luqman telah disampaikannya dan diajarkannya kepada anaknya. Maknanya Allah Ta'ala bagi dia ilmu. Dengan ilmu inilah dia amalkan dan dia sampaikan kepada anaknya pula. Masya Allah. Sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah, semua yang ada di sini kan, dia kena menuntut ilmu. Janganlah kata anak saja mengaji Quran, mak ayah tak baca Quran. Ini rugi kan. Jangan cakap, dia mesti amalkan. Bawa anak ikut contoh kita ni, ya. Dan sebagai pedoman utama dalam kehidupan, kata Luqman, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Artinya janganlah engkau menduakan Tuhan yang lain dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tidak ada Tuhan selain Allah. Malahan yang selain dari Tuhan itu adalah alam belaka, makhluk belaka, ciptaan Allah Ta'ala belaka. Kalau kita katakan ada orang kafir kata Tuhannya itu patung, berhala, pokok lah, bukit, gunung dan sebagainya, itu semua pun adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidaklah Allah itu bersekutu. Allah tu tak ada dua, ya. Macam kepercayaan kaum Nasrani mengatakan tiga Tuhan, three gods, Trinity, Tuhan bapa, Tuhan ibu, Tuhan anak. Sebenarnya Allah tidak ada yang dua baginya, dan dia adalah tunggal yang esa. Allah Maha Esa. Atau berkongsi dengan Tuhan yang lain di dalam menciptakan alam ini. Maknanya Allah ini tidaklah ada share partner ke apa, tak ada, ya. Allah tunggal. Allah lah yang menciptakan kita dan tidak ada yang selain daripadanya. Itu keyakinan kita, ya. Sesungguhnya mempersekutukan itu adalah anaya ataupun kezaliman yang besar. Yakni kalau kita ada kepercayaan kita, syirik kita pada selain daripada Allah Ta'ala, kita menyekutukan Allah, itulah kezaliman yang besar, ya. Itulah menganiaya, menzalimi diri sendiri, bahkan memperbodohkan diri sendiri. Allahu Akbar. Tentang syirik ni, dia ada dua syirik, tuan-tuan dan puan. Syirik jali, syirik kafi. Syirik jali ini syirik yang jelas, yang memang nampak, yang memang zahir. Apa dia? Syirik jali ini antaranya ialah kita sembah pokok, kita percaya pada ramalan, kita percaya kepada dukun, kita percaya kepada hitungan nasib, kita percaya kepada pokok, kita percaya kepada apa saja yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itulah syirik jali. Terkeluar akidahnya, maka wajib dia mengucap syahadah kembali. Dia kena balik, ya. Itu syirik jali. Manakala syirik kedua, syirik kafi. Syirik kafi ni bukan syirik kecil, bukan syirik kecil dia, tapi ialah syirik yang kita terkadang tak tahu, dalam tak sedar, dia tersembunyi. Benda yang kecil sekali, kadang-kadang tak perasan benda tu terkeluar pada mulut kita, kan? Ataupun benda tu berlaku dalam hati kita. Apa dia contoh syirik kafi ini? Iaitulah rasa riak, rasa ujub, rasa takabur. Maka inilah syirik kafi. Yang ni bila riak ni ialah ataupun misalnya riak, dia buat amal soleh, tapi dalam masa sama tujuannya nak orang lain tengok amal solehnya itu. Allahu Akbar. Buat amal soleh cantik dah, tapi niatnya agar orang lain tengok apa yang dia buat tu. Oh, bagus dia ni solat, oh bagus dia ni sedekah. Maka bila dia ada niat begitu, sebenarnya dia sedang menyekutukan Allah dalam keadaan tidak sedar. Bahkan di akhirat nanti Allah akan mempermainkan dia pula. Bagaimana cara Allah permainkan dia? Allah Ta'ala akan panggil dia masuk syurga. Mari hambaku masuk ke syurga, pilih syurga mana yang kau nak. Maka dia seronok nak pergi syurga. Dia tengok amalan soleh dia banyak sangat, berkepuk-kepuk, kan? Sampai dekat pintu syurga tu. Ketika mana nak masuk ke pintu syurga, tiba-tiba Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikat, humban mereka semua ke dalam neraka. Mereka tak layak masuk syurga. Ketika itulah hamba-hamba yang beramal soleh tadi, yang tengok pahalanya banyak, dia terkejut. Dia berkata, ya Rabb, adakah engkau sedang mempermainkan kami?
Kau sedang permainkan kami kau. Kalau awal-awal kami ni ahli neraka, cakap dia terus terang. Jangan main-mainkan kami, nak kata nak masuk syurga kejap-kejap tiba-tiba neraka. Begitulah lebih kurang. Ketika itulah Allah membalasnya dengan, sebenarnya kalianlah yang telah mempermainkan aku dahulu di dunia. Kalian menyembahkan amal soleh kepadaku, namun jauh di lubuk hati kalian inginkan sebaliknya, yakni inginkan perhatian manusia, inginkan orang nampak, inginkan habuan dunia. Maka pada hari ini pergilah tuntut habuan kepada mereka yang kalian hajatkan di dunia dahulu. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT itu cukup luar biasa cemburunya. Allah ini cukup besar cemburunya. Maka kalau dia dah nampak ada orang lain dalam hatinya, dalam hati seseorang itu ada orang lain, ada hamba yang lain, makhluk yang lain, maka Allah langsung tak terima amal itu. Wa iyazubillah min zalik, ya. Memanglah kezaliman besar orang kepada dirinya kalau dia mengakui ada lagi Tuhan selain Allah. Padahal selain dari Allah itu adalah alam belaka, makhluk belaka. Dia menganiaya atas dirinya sebab Allah mengajaknya agar membebaskan jiwanya daripada segala sesuatu selain Allah. Jiwa manusia ni adalah makhluk yang mulia. Manusia adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Kita ni sebenarnya khalifah, pemimpin. Kalau tak pemimpin pada orang lain pun pemimpin pada diri sendiri. Kita yang bawa diri kita ni macam mana, ke hala mana, kitalah yang mencorakkan diri kita ni. Sebab itu maka hubungan tiap manusia dengan Allah Ta'ala hendaklah berterusan. Khalifah ni apa? Dia kena menerima arahan. Hubungan dengan Allah Ta'ala ni berterusan. Kalau tidak, kau tengoklah. Kalau tak, kita tengoklah kan. Ada tak solat kita cuti? Orang lelaki dah mau cuti kan, itu excuse lain. Maknanya dalam ibadat solat, ada tak kita cuti? Okey, hari ni hari Ahad, tak payah solat, kita cheat day. Contoh kan. Tak ada istilah tu dah. Kita berterusan kerana kita adalah khalifah Allah. Jiwa yang dipenuhi oleh tauhid adalah jiwa yang merdeka. Allahu Akbar. Tauhid ni apa? Ketuhanan. Jiwa yang dipenuhi dengan ketuhanan, ada unsur-unsur Rabbi di dalam jiwanya, muqarrabin, taqarrub, dekat dirinya kepada Allah Ta'ala ini, maka jiwa yang merdeka. Tak ada sesuatu pun yang dapat mengikat jiwa itu kecuali dengan Allah. Maknanya dia serah semuanya pada Allah Ta'ala. Kalau taklah pengujian pun, aku boleh laluinya. Allahu Akbar. Ada satu hamba Allah Ta'ala itu, bila ditanya kepada dia kan tentang tidak takutkah kamu dengan kemiskinan kan? Kamu tak takut miskin ke? Ada orang tanyalah kan. Dia jawab apa? Kenapa aku nak takut miskin? Sedangkan aku ialah hamba kepada yang kaya. Siapa? Allah Ta'ala. Masya Allah. Kalau kita bekerja kan, bekerja dengan syarikat yang kukuh, bos kita bos yang kaya, maka kita rasa terjamin, selamat. Maknanya tak ada risiko dibuang, tak ada risiko tak dibayar gaji. Sebab apa? Bos kita orang kaya. Apa nak kan? Kan? Ini kan pula bos kepada segala bos, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia yakin bahawa kenapa nak takut miskin? Kerana aku ni hamba kepada yang kaya. Masya Allah, inilah ahli hikmah, kedudukannya cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Sebab itu tidak ada sesuatu pun yang dapat mengikat jiwa itu kecuali dengan Allah. Apabila manusia telah mempertuhankan selain daripada Allah, sedang yang lain itu adalah benda juga atau makhluk kesemuanya, manusia itu sendirilah yang bawa jiwanya menjadi budak dari yang lain, menjadi hamba kepada yang lain, ya. Di dalam surah As-Sajdah ayat 9 dengan jelas Allah Ta'ala berfirman bahawa roh manusia itu adalah Allah SWT sendiri yang hak milik. Mana roh kita ni adalah kepunyaan Allah, hak milik Allah. Bila-bila masa saja Allah boleh ambil balik. Contoh, kita kereta, kita bagi pinjam kat kawan kita, kawan kita pakai sonok ke sana ke sini ke sini, kita pemilik dia. Kita berhak nak ambil bila-bila masa saja. Besok pukul 8 pagi, yang aku tahu kereta aku depan rumah. Nak tak nak, kawan kita kena sediakan kereta tu depan rumah. Sebab tu kita kereta kita. Kita tak boleh, dia tak boleh kata, mana boleh, aku tak habis pinjam lagi. Tak boleh, sebab tu kereta kita. Demikianlah roh kita ini ada hak miliknya. Siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengapakah maka roh yang begitu mulia
yang berasal daripada Allah akan ditundukkan kepada yang selain Allah. Mengapakah roh kita ni yang begitu mulia ini, yang berasal daripada Allah Ta'ala ini, ditundukkan kepada selain Allah? Kenapa? Persoalan dia. Dan dah tahu milik Allah, tiba-tiba kita nak tunduk selain daripada Allah Ta'ala, ya. Mempersekutukan Allah Ta'ala ini adalah kezaliman, penganiayaan paling besar sekali. Sebab itulah tujuan hidup boleh jadi pecah berai. Orang yang tak berpaksikan kepada Allah Ta'ala, tak kembali kepada jalan syariat, tak kembali ke jalan Allah, hidup dia tak tenang, kan? Cubalah kita pergi cari ketenangan tu. Carilah ketenangan. Pergilah naik bukit, hiking. Pergilah menyeram ke dasar laut, diving. Pergilah jalan-jalan travel satu dunia pun memang tenang. Kenapa? Kita melihat alam. Alam ni memang tenang. Kenapa dia tenang? Dia zikrullah, sentiasa mengingati Allah, sentiasa berzikir pada Allah. Orang yang sentiasa zikir, orang yang sentiasa orang yang sentiasa mengingati Allah, hatinya akan jadi tenang. Tengok alam, kenapa tenang? Kerana alam itu mengingati Allah Ta'ala. Tapi ketenangan kita itu hanya sementara, kerana kita hanya melihat, tidak merasai dalam hati kita. Lalu bagaimana nak ketenangan itu dalam hati? Itulah kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu hati dia tenang. Orang yang hikmah ini, orang yang diberi petunjuk dan hidayah ini, orang yang beramal soleh, takarub dekat dengan Allah Ta'ala ini, maka dia tenang saja menghadapi segala ujian yang dilaluinya. Tenang, senyum, tenang. Dia tidak bersangka, dia tak bersangka buruk pada orang lain. Dia tak bersangka buruk pada Allah Ta'ala. Inilah darjat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan manusia itu sendiri pun menjadi pecah belah kerana syirik. Sebab masing-masing menghadap dan menyembah apa yang dipertuhankannya, padahal tidak sama. Sebab tu agama macam-macam. Sebab masing-masing rasa macam diri dia betul. Bila dia berpaling selain daripada Allah, dia rasa diri dia betul nak cipta Tuhan. Orang lain pun cipta Tuhan dia sendiri. Maka banyaklah Tuhan yang mereka cipta. Maka berpecah belahlah manusia. Bertambah maju hasil penyelidikan manusia dan berkembang teknologi, bertambah pula orang yang menyekutukan Allah itu meninggalkan Tuhan-Tuhannya. Kepercayaan bahawa Allah Ta'ala itu bersekutu, berdua, bertiga atau berbilang banyak kian hilang. Kenapa? Bila kita semakin berilmu, teknologi makin canggih, orang yang berilmu ni dia akan fikir, kenapa aku nak sembah pokok yang aku tanam? Kenapa aku nak sembah batu yang aku cipta ni, yang aku pahat, aku beli kat kedai, jual lah kat kedai RM500, aku bawa balik rumah, tiba aku sembah. Kenapa aku nak sembah benda ni? Kerana dia dah berilmu, dia boleh fikir sendiri, ya. Maka dia pun akan tinggalkan. Dan akhirnya orang ini insya-Allah dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kembali ke agama fitrah. Ramai kawan kita yang masih belum jumpa jalan fitrah ni, doakan dia, ya, doakan dia kembali, ya. Kemajuan teknologi itu sendiri membawa manusia berfikir kepada kesatuan kuasa, tidak mungkin berbilang. Islam menyediakan dulang penampung jalan fikiran demikian dengan ajaran tauhidnya. Masya Allah, Islamlah penyelesaian segala permasalahan. Inilah agama yang benar, inilah agama yang suci, inilah satu-satunya agama yang kekal sehinggalah akhir zaman. Maka kita sama-samalah mendidik anak kita agar yang pertama sekali mengenal Allah Ta'ala dan jangan mensyirikkan Allah SWT dalam segala apa sesuatu pun. Ini nasihat pertama Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sekadar itu kita kupas daripada ayat 12 dan 13 surah Luqman. InsyaAllah kita akan bicarakan lagi dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Minta ampun, minta maaf atas keterlanjuran kata-kata atau apa sahaja kekilafan, kekurangan daripada pihak saya. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni dah. Tahu mana Daud?